Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, sama-samalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dan bersyukur kepada Allah di atas segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan kepada kita semua. Allah tanya kita dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka mana satukah nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, wahai jin dan manusia? Dalam surah Ar-Rahman Allah tanya kita 31 kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka sesungguhnya dengan rahmat Allah kita dapat hidup dalam suasana negara yang aman dan makmur. Semoga kita semua tetap istiqamah di atas landasan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriltizam kuat sebagai seorang muslim dan mukmin yang taat dan bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan amal yang saleh, kerana amal saleh yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlaskan niat akan menjamin saadah di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 9 Rabiul Akhir 1444 bersamaan dengan 4 November 2022. Tajuk yang kita pilih perbincangan kita hari ini, kewajipan memperkukuhkan persaudaraan dan jauh diri daripada mencerca orang ataupun beradab ketika berlakunya perbezaan. Tajuk yang dipilih ini sesuai kerana kita akan masuk satu era yang agak panas, iaitulah pilihan raya yang ke-15, PRU 15 ini. Mana-mana PRU pun panas sok mudah, tapi suasana panas itu mari pula. Setiap 4 tahun, 5 tahun sekali kepanasan itu berlaku. Maka tajuk yang kita pilih di sini sesuai, iaitulah mantapkan ukhuwah, beradab ketika berikhtilaf. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ukhuwah, ukhuwah makna persaudaraan dalam dua kategori yang besar. Yang pertama, persaudaraan Islam. Semua orang Islam bersaudara. Asalkan dia orang Islam, saudara kita itu. Satu lagi ukhuwah dari sudut ikatan silaturrahim, persaudaraan kekeluargaan. Itu darjat yang kedua. Maka ukhuwah adalah merupakan asas bagi ajaran Islam, kerana ia bukanlah sekadar membina hubungan manusia dengan Allah, tetapi menjalin hubungan baik sesama manusia. Lebih penting lagi, ia adalah suatu yang menyatu dengan iman dan takwa. Tidak sempurna iman tanpa ukhuwah, dan tidak ada nilai ukhuwah yang sebenar-benarnya tanpa iman. Tidak ada ukhuwah yang tulus tanpa takwa, dan tidak ada takwa yang sempurna tanpa ukhuwah. Qala Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ini disebut dengan nama Suratul Adabi wal Akhlaq. Surah yang mengajar kepada kita adab dan akhlak, hubungan di antara kita dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan juga yang besar juga hubungan sesama kita sebagai seorang manusia. Dalam ayat 10 Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, oleh itu damaikanlah di antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Maknanya asas kita bersaudara. Sekiranya berlaku pertelengkahan, ada perbalahan, pergeseran, tak betul channel, tak ngam kata orang, fa aslihu, kita kena damaikan. Maka di sini kita lihat rakan dan taulan, kawan-kawan, friend-friend yang rapat boleh berubah menjadi musuh. Sekiranya persahabatan itu tidak dilandaskan oleh takwa, boleh jadi sahabat baik pada hari ini sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian lain pada hari esok. Kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka tetap di atas landasan berukhuwah, walaupun berlaku sesuatu yang tidak baik, mereka damaikan dengan cepat. Sekiranya ukhuwah sunyi daripada iman dan takwa, maka ikatan ukhuwah adalah tidak bernilai, retak dan rapuh, apalagi jika terjadinya perbezaan dan perselisihan dalam sesuatu perkara. Perbezaan zaman kita ini yang sangat ketara apabila berbezanya warna bendera. Kita kena ingat, berbeza bendera bukan berbeza agama. Maka ukhuwah teruskan, tidak ada masa muka dan tidak ada permusuhan, kerana kita masih lagi ada tempat bergantung yang sama, iaitulah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila runtuhnya akhlak, runtuhnya ketakwaan dalam jiwa, maka sekaligus ukhuwah juga akan hancur. Allah Ta'ala cerita kepada kita suatu kisah dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, iaitulah cerita dua orang anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera anak-anak Nabi Adam alaihissalam, iaitulah Habil dan Qabil. Menurut riwayat yang sebenarnya seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menurut riwayat Israiliyat, macam-macam cerita kita boleh dengar. Abaikanlah, kita ambil cerita yang benar yang Allah Ta'ala cerita kepada kita ataupun diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita mereka? Ketika kedua-duanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang di antara mereka berdua, yang Habil diterima, yang Qabil tidak. Apa kata Qabil? Mulalah timbul perasaan hasad, mulalah timbul perasaan marah. Dia kata, aku akan membunuh kamu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Oleh kerana Qabil bagi benda yang tak boleh, dalam cerita ni Tuhan tak sebut apa benda. Dalam cerita Israiliyat macam-macam lah, bagi sayur ke apa benda. Yang pentingnya Allah terima yang seorang, yang tak terima yang kedua. Pada ayat selanjutnya ditegaskan bahawa sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan pemimpin seluruh alam. Para jemaah sekalian, kita tengok bagaimana Habil dengan ukhuwah dia telah meletakkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan diri daripada permusuhan yang dimulai oleh saudaranya sendiri. Maka dengan ini, perintah mengukuhkan ukhuwah Islam di atas landasan iman dan takwa dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, setiap seorang Muslim, termasuklah Muslimah, mesti memiliki kefahaman yang baik tentang ajaran Islam.
Maka dengan ini boleh dilakukan dengan cara menghadiri dan mengikuti kelas-kelas pengajian tafakuh fiddin di masjid dan surau secara berterusan. Sudah pastinya guru-guru yang dipilih yang mendidik bukan yang mengherdik. Sekarang itu kita tengok ada setengah orang bahasa-bahasa yang digunakan kesat, kasar, membuat tuduhan kepada orang, membodohkan orang. Kita mengatakan ini juga bermasalah. Kalau asyik duk dengar perkataan tak baik je, kita bawa anak-anak pergi, nanti dia duk ulang yang sama, duk ulang yang benda yang tak baik, yang negatif itu, dia tak ulang apa yang baik yang disebut oleh penceramah. Yang kedua, setiap seorang muslim dan muslimah mesti berusaha secara istiqamah menghubungkan silaturahim sama-sama ke anak beranak, jiran tetangga. Kita kalau ada masalah dengan jiran, jangan pergi hamba di tempat lain. Jiran rumah dia sebelah rumah kita, tapi kenapa kita pergi duduk mengamuk di kedai kopi di kampung kita? Tidak, pergi rumah dia, assalamualaikum, apa masalah saudara dengan saya? Dengar-dengar cerita ada benda tak molek, hujan tidak, panas tidak, tiba-tiba bunyi suara yang kita boleh settlekan. Tapi tak hidup mengamuk tu. Zaman kita ni dia tak mengamuk di mana-mana, dia angkat dia punya telefon, dia tulis je dekat dia punya status, bahasa jiran apa perangai lagu ni. Kita pun orang duk cari jiran hak mana satu. Kebetulan rumah dia di taman yang jirannya ramai. Maka kena usahakan. Lebih-lebih lagi dengan adik-beradik sendiri, dengan keluarga, mesti dirapatkan. Budaya tausiah, pesan memesan, dan budaya tabayun. Tabayun ni mana? Meneliti dan menyelidik sebarang berita tentang saudaranya perlu diperhalusi. Jangan buat perangai macam budak-budak Facebook. Dia ambil maklumat yang dia terima, dia post di Facebook, dia tanya, betulkah cerita ini? Ataupun post dalam grup-grup WhatsApp yang ada, dia tanya, betulkah cerita ini? Kenapa awak post kalau benda tak tahu? Dia kata saya nak suruh orang komen. Tidak, bermakna kita telah menyebarkan. Dulu waktu ada kartun menghina Nabi SAW, ramai juga masyarakat ambil kartun tu post dalam grup dengan maki hamun kepada penulis kartun. Kamu yang menyebarkan, orang tak tahu pun apa yang kartun tulis. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita kena banyak budaya at-tabayun, minta penjelasan, tasabut, memastikan kesahihan. Ini suatu budaya yang cukup besar dalam surah Al-Hujurat yang kita tadabbur ini. Yang masalah kita ini bukan tabayun, tibayun dia panggil. Asalkan dia boleh poin nak tiba, gomoh selalu. Ini yang menyebabkan rusak binasa satu masyarakat kerana perkara-perkara seperti ini. Tapi bila orang hantar surat notis saman, pandai pula tarik balik dengan memohon maaf secara terbuka dengan ayat-ayat yang begitu sedih dan sayu. Kita mengatakan sebelum kita kesayuan di media sosial, kita berhati-hati dulu sebelum kita sebarkan. Yang ketiga, setiap muslim wajib mengelakkan diri daripada terjerumus dalam perbuatan yang boleh merusakkan ikatan ukhuwah Islamiah, seperti menghina, mengumpat, memfitnah, menyebarkan keaiban sama saudara, sebagaimana yang berlaku di media sosial pada hari ini. Tengok je nama orang ni dapat tempat calon mana-mana, keluar selalu poster keaiban, keburukan orang itu. Kita kata inilah kerja-kerja orang yang tidak bermoral. Kalau awak ada agenda, sebut ya apa kebaikan yang kita nak buat, yang kita nak tawarkan, bukan menjatuh orang, menghina dan memeli orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah SWT sebut kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wahai orang beriman laki-laki, janganlah kamu menghina satu kaum. Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Wala nisa'um min nisa'in, jangan pula perempuan menghina perempuan yang lain. Asa an yakunna khairam minhum, boleh jadi orang yang dihina lebih baik daripada kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Jangan duduk sebarkan keaiban orang, dan jangan pula kamu panggil-manggil antara satu sama lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Macam-macam gelaran diberi pada saat ini.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertobat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, ambillah surah Al-Hujurat, kita letakkan di hadapan mata kita, kita tadabbur sehari dua ni, supaya kita boleh mengimbangi perasaan nafsu yang rakus nak mengutuk orang dengan suasana yang berada hari ini, yang kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Karena itu dalam ayat 12 Allah peringatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, jauh diri kamu daripada sangkaan-sangkaan buruk pada orang, kerana sebahagian daripada sangkaan itu satu dosa. Ada juga sangkaan yang tak dosa, sangkaan yang kuat yang diperkukuhkan dengan bukti, itu boleh dibawa ke mahkamah. Kalau tidak, tak ada orang boleh dakwa sesiapa. Wala tajassasu, jangan tajassus, mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan kamu mengumpat sebahagian daripada kamu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah gambarkan, suka ke kamu nak makan daging saudara kamu yang sudah mati? Orang ni mati, kita ambil potong daging dia buat barbecue. Demikianlah ibarat kata orang yang makan daging orang, mengumpat saudaranya sendiri, maka sudah pasti kamu tak suka. Oleh itu, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala penerima taubat lagi maha mengasihani. Yang keempat, setiap Muslim apabila terjadi perbezaan pendapat, hendaklah diraikan dengan adab-adab al-ikhtilaf. Adab berselisih pendapat berasaskan makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Ana telah tulis sebuah buku, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Bila ana balik tamat daripada belajar, kita tengok jurang perbalahan kuat, tuduh menuduh kuat. Jadi saya tulis sebuah buku ini, mudah-mudahan menjadi panduan, menjadi akhlak kepada kita. Kita tahu nak satukan satu kepala tak mungkin, tetapi kita boleh berbeza dalam perkara-perkara yang diizinkan untuk berbeza. Namun dalam perkara prinsip asas tentang tauhid dan akidah, keimanan kepada Allah, kita tak boleh kata pula bila kita pergi jumpa dengan orang agama lain, tak apa tuan-tuan, kita ni sama ya, masing-masing. La, kita mesti kata inna dina indallahil Islam. Ini prinsip yang tak boleh kita tolak ansur. Nah, tapi dalam masalah-masalah furu', ada orang kata benda ni boleh, benda ni tak boleh, kita bincanglah dengan cara baik-baik, nyatakan hukum masing-masing. Sebab itulah ana bila dalam penjelasan yang kita buat, mengajar kitab fiqh ke, kita akan nyatakan pandangan ulama mazhab ini, supaya tuan-tuan ada nampak keluasan perbahasan. Demikianlah sikap-sikap kita yang ada hari ini, kita cuba menangani dengan cara yang baik. Maka para jemaah sekalian, demikianlah indahnya ajaran Islam yang mengingatkan kita agar bersatu padu, berpesan-pesan di atas kebenaran, kesabaran, serta saling menghormati adab etika perhubungan sesama Islam. Walaupun begitu, kita perlu bijak dan waras dalam menilai usaha-usaha musuh Islam, musuh-musuh Islam yang selalu ingin menggagalkan misi kita sebagai khalifatan fil ardi, tugas umat Islam menyatu padukan umat, menaikkan syiar Islam, memberi kelebihan kepada Islam. Kalau ada musuh-musuh yang berselindung di sebalik nama apa gerakan sekalipun, mesti dijauhi dan diwaspadai. Jangan kita ulangi sejarah-sejarah yang telah berlaku kepada negara-negara lain apabila memberi kepercayaan kepada orang-orang yang bukan Islam, yang anti-Islam. Ada je orang bukan Islam tapi dia tak anti-Islam, dia tak terima Islam. Tapi kalau kumpulan yang anti-Islam, yang kita nampak sangat-sangat, mereka ini bekerja, nampak je isu tentang Islam, ada selalu di mahkamah, ada selalu di jalanan. Maka berhati-hati dengan kumpulan ini, jangan cuba lunak-lunak,
Jangan cuba bertolak ansur, kerana la yuhmadu uqbah, kita juga yang akan menyesal selepas daripada ini. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kewaspadaan kita. Namun begitu, antara yang paling dibimbang adalah unsur-unsur dalam diri setiap insan yang mendorong sangka buruk kepada sama-sama Islam, cemburu di atas kejayaan saudaranya. Tidak cukup dengan itu, timbul lagi sikap hasad dengki, mendorong manusia untuk terus berusaha dan bersungguh-sungguh memusuhi kejayaan umat Islam, kesatuan umat Islam, dan juga memertabatkan Islam dalam negara ini. Maka kita mesti jangan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan-kumpulan yang tersebut. Sifat hasad adalah penyakit umat Islam dulu, kini dan selamanya, dan semakin parah apabila dia diikuti dengan nafsu-nafsu serakah. Karena itulah disebut dalam hadis, diriwayatkan larangan daripada Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Janganlah kamu, jauhilah daripada sifat hasad dengki, kerana ia akan memakan kebaikan kamu seperti mana kayu api memakan kayu yang kering. Hadis ini rawahu Abu Daud. Dengan sanad dia ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Itu di antara hadis. Tapi banyak lagi hadis-hadis lain yang Nabi kita sebut larangan-larangan daripada sifat hasad dan sifat dengki yang telah kita huraikan kepada para jemaah dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Tengok dalam syarah kita kepada Penawar Bagi Hati, detail masalah hasad, dan juga kitab bimbingan mukmin yang telah kita khatamkan di masjid kita ini juga jelas dalam masalah penyakit hasad. Oleh itu para jemaah sekalian, marilah kita mengukuhkan ikatan silaturahim, ikatan persaudaraan di antara kita yang telah terjalin begitu lama. Janganlah kita mudah berbalah dan berprasangka di antara satu sama lain. Apabila kita tak setuju sikit, kita mula mencela dan mencerca orang, kita lonjakkan, maka dengan ini kita lonjakkan kekuatan dan izzatul ummah, kemuliaan umat Islam, demi kemuliaan agama kita dan demi kebahagiaan bangsa dan negara kita. Para jemaah sekalian, di antara sifat yang kita kena kekang jiwa kita, kekang nafsu kita di saat ini, jangan sekali-kali mudah melontarkan tuduhan-tuduhan, melontarkan gelaran-gelaran yang buruk kepada orang, kerana dia akan kembali kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufrun. Memaki-maki orang mukmin itu fusuk, jadi fasik, dan memerangi orang mukmin adalah kufur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi sallallahu lagi, laisal mu'min bil la'an walal ta'an walal fahish walal bazi. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka melaknat orang, mencela orang, mengeluarkan perkataan-perkataan buruk, sama ada perkataan lucah ataupun perkataan yang tidak baik, dan juga menyakiti, perkataan yang menyakiti orang lain yang disebut dengan nama mulut laser. Hadis ini rawahu Tirmizi wa hasanahu. Dan juga hadis Nabi kita salah berpesan, siapa dia kata kepada orang mukmin, suka buat tuduhan kepada orang, maka tuduhan itu akan kembali semula ke atas dia. Kita kata orang ini fasik, ya fasik, macam kita lontar bola getah, dia akan melantung balik atas kepala kita. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam sejarah, orang-orang yang dulunya lantang berceramah, maki orang itu maki orang ni, kata orang itu kata orang ni, akhirnya dia berada di atas pentas tempat yang dia maki, yang dia kutuk. Berhati-hati, lidah tidak bertulang, cakap tak kena bayar, tetapi malaikat sedang mencatat apa yang kita kata, apa yang kita tulis, dan apa yang kita buat. Berhati-hati para jemaah, peristiwa yang berlaku ni akan berulang. Kita yang duduk sibuk-sibuk di kampung ini, apa yang kita dapat? Kata orang, itu jelah semangat yang kita boleh. Orang lain yang meraih kesenangan, kita meraih kesengsaraan, ditanya oleh malaikat dalam kubur dan dihisap pada hari akhirat. Para jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
supaya Allah Ta'ala hindari dengan perbanyakkan melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amaran banjir juga telah dikeluarkan supaya negara kita tidak dilanda banjir yang besar, kampung kita ini selamat, negeri kita selamat. Banjir-banjir yang datang itu dibawa oleh Allah ke tempat-tempat yang tidak membinasakan manusia dan harta benda dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Dan kita juga mesti berusaha untuk menghapuskan maksiat-maksiat yang berlega dalam masyarakat, seperti maksiat riba, maksiat rasuah yang begitu kuat, maksiat salah guna kuasa, kemabukan kuasa dan sebagainya. Banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat-saat yang Allah Ta'ala mustajabkan doa ini, supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang akan memakmurkan negara ini dengan perintah Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.